melayang serimbit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Yang berhormat, Datuk Dr. Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1, Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Yahya Muhammad Arifin, Penolong Naib Chancellor Perancangan Strategik dan Pengantarabangsaan Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berusaha, Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal bin Kasmani, Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia, Datuk Dr. Abdul Halim bin Muhammad Hussein, Fellow Kehormat Akreda serta Penasihat dan Peneraja Utama Seminar Pengupayaan Komuniti dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Prevent 2022. Yang berusaha, Puan Emilia binti Man, Pengarah Prevent 2022. Yang berbahagia, Datuk-datuk, datin-datin, profesor-profesor, doktor, tuan-tuan dan puan-puan, peserta seminar dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan keizinannya kita dapat bersama-sama dalam seminar pengupayaan komuniti dalam pencegahan penyalahgunaan bahan 2022, Prevent 22. Dengan temanya memperkasakan kesihatan mental komuniti melalui pencegahan penyalahgunaan bahan pada hari ini. Majlis mengalu-alukan kehadiran datuk-datuk, profesor-profesor serta tuan-tuan dan puan-puan ke seminar Prevent 2022. Semoga dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan akan menambah seri dan kemeriahan majlis. Penganjuran majlis pada hari ini adalah usaha sama antara ASEAN Center for Research on Drug Abuse (ACREDA), Kementerian Kesihatan Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Malaysian Association of Drug Addiction Counsellors (MEDAC). Untuk makluman Datuk, SPADA ditubuhkan pada tahun 2005 berpusat di USIM dan UMS. Seminar Prevent ini diadakan hampir setiap tahun dengan kerjasama MEDAC, ACREDA dan SPADA. SPADA ialah pengajian peringkat pasca siswaza dan master dalam penyalahgunaan dadah. MEDAC ialah NGO yang ditubuhkan pada tahun 2015, terdiri daripada alumni SPADA, manakala ACREDA ialah Pusat Penyelidikan Penyalahgunaan Dadah di USIM bermula tahun 2010. Para hadirin yang dihormati sekalian, kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memohon keberkatan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan, bermunajat, memohon berkat agar segala urusan mendapat rahmat daripadanya. Untuk itu, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Imran bin Abdul Rahman, mahasiswa pada kohort 10, bagi memimpin bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, limpahkanlah rahmat-Mu
dan rahimmu ke atas. Program kami pada hari ini, seminar pengupayaan komuniti dalam pencegahan penyalahgunaan bahan Prevent 2022 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis kami dari awal hingga akhirnya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami pada hari ini, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini mendapat rahmat hingga ke penghujungnya. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bagi mengenali sepintas lalu, ayo kita sama-sama saksikan montaj Prevent 2022 yang disediakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, sebagai pembuka tirai majlis, ucapan pagi ini dimulakan dengan alunan Madah Pujangga, pengarah Prevent 2022. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang dihormati Puan Emilia binti Man untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Mohon izin ya Datuk, buka masnya, orang Kementerian Kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang berhormat Datuk Dr. Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1 Kementerian Kesihatan Malaysia, yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Yahya Muhammad Arifin, Penolong Naib Chancellor Perancangan Strategik dan Pengantarabangsaaan Universiti Sains Islam Malaysia,
Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal bin Kasmani, Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Halim bin Muhammad Hussein, Fellow Kehormat Akrida serta penasihat dan peneraja utama Seminar Pengupayaan Komuniti dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahan Prevent 2022. Yang berbahagia Datuk Datin Profesor Dr. Tuan dan Puan peserta seminar dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin merangkapkan syukur kehadrat Ilahi kerana pada pagi ini sekali lagi ya, selepas 2 tahun menyepi akibat pandemik yang kita sedia maklum, kita terpaksa ya menyimpan sebentar ya hasrat hati untuk berkumpul hari ini. Terima kasih sangat-sangat luhur daripada hati saya. Untuk pengetahuan semua, Pusat Pendidikan dalam Penyalahgunaan Dadah Asia atau dikenali sebagai Akrida telah mula ditubuhkan pada 15 April 2009 setelah diluluskan oleh Senat Universiti dalam Mesyuarat Senat Universiti kali ke-50 dan mula beroperasi pada 1 Januari 2010. Penubuhan Akrida juga boleh dilihat sebagai suatu usaha untuk menjadikan Universiti Sains Islam Malaysia USIM sebagai pusat rujukan dan aspek-aspek berkaitan penyalahgunaan dadah melalui aktiviti penyelidikan, penerbitan, latihan dan juga perkhidmatan. Ditubuhkan dengan berasaskan kepada landasan penubuhan pusat kecemerlangan di bawah teras ketiga Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara, iaitu memperteguh penyelidikan dan inovasi. Penubuhan Akrida pada awalnya adalah bagi membantu kerajaan Malaysia membanteras musuh nombor 1 negara, iaitu masalah penyalahgunaan dadah dan juga menangani isu kesihatan mental. Jika dilihat pada kejayaan Akrida pada hari ini, penubuhan Akrida itu sendiri bukanlah menjadi satu pusat kecemerlangan universiti, tetapi dalam masa yang sama juga Akrida ditubuhkan melalui perkembangan dan pemerkasaan aktiviti Special Interest Group SIG dalam penyalahgunaan dadah melalui program Fleksi Diploma Pasca Siswazah dalam penyalahgunaan dadah, Sarjana Kaunseling Penyalahgunaan Dadah, yang mana sepada ditawarkan di USIM sejak tahun 2005 dan juga di UMS dan kini di Universiti Pertanian Malaysia. Ingin saya perkenalkan sedikit tentang MEDEC. MEDEC adalah sebuah NGO yang dihasilkan dari usaha giat Profesor Datuk Dr. Abdul Halim dan pada masa itu mengetuai Akrida dengan penglibatan graduan sepada dan jalinan yang baik bersama FKP USIM. Jadi kami mula digerakkan sebagai satu kisah yang panjang. Tadi saya bercakap tentang fakta, kali ini saya bercakap tentang pengalaman. Kisahnya sangat panjang memori kami bersama dengan Akrida. Kerana untuk makluman tuan-tuan puan-puan, terutama Datuk, saya adalah graduan pertama master dalam penyalahgunaan dadah tahun 2011-13. Dejavu di sini tuan-tuan, sebab saya dulu pengarah Prevent. Yang tembam tadi tu 2012 adalah saya. Okay. Dan kemudian alhamdulillah kami sekarang menampak ya sedikit demi sedikit, dan hari ini buktinya anda semua menyokong dan juga hadir kerana MEDEC dan Akrida ya. Program sepada ini sebenarnya bermatlamat untuk menghasilkan kumpulan sumber manusia yang mempunyai pengetahuan khusus dan kemahiran dalam bidang penyalahgunaan dadah, dan oleh itu ini sebuah pengajian program khas. Dulu saya, Datuk, adalah kaunselor di Kementerian Pendidikan Malaysia, di sekolah bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian ditaja, alhamdulillah ditaja oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kena tepuk sikit lah ya, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang menaja pada masa itu dalam 15 orang, yang mana terdiri pada pegawai-pegawai polis, ustaz, ada magistrate. Magistrate pun ada, hakim, dan akhirnya kami mencapai satu ilmu yang sangat-sangat kami sayang kini, adalah kaunseling penyalahgunaan dadah. Okey, sebenarnya MEDEC, Prevent, Akrida dan FKP ni dia ada aura dia tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat ya. Saya faham di sini Datuk yang datang daripada Kelantan, Sarawak, Pemadam Sarawak, daripada Kelantan, AADK, Tok Penghulu, terima kasih tuan-tuan perempuan ni daripada Pahang. Semuanya datang demi satu matlamat, dan apa yang kita perjuangkan insya-Allah kita akan perjuangkan habis-habisan ya. Saya juga agak gemetar apabila saya nampak Datuk Ayub yang sangat diminati.
Tak maaf Datuk ya. InsyaAllah pencegahan kami adalah pencegahan yang lebih kurang sama, tapi kami guna lembut sikit dengan kaunseling. Tetapi kami juga buat research di forensik satu ketika dulu, dan kami pernah juga melawat ke Singapura narkotik, yang mana kita nampak perbezaannya, tetapi sangat-sangat selari dengan matlamat kami. Dan SPADA ini juga yang seronoknya, saya perkenalkan SPADA dululah ya, sebab saya graduan macam alumni pula ya. Seronoknya pengajian siswa Zah di USIM ini bukan saja menitik beratkan tentang isu spiritual. Tadi Datuk Azmi dah cerita ustaz-ustazah di USIM, dan kami juga hampir menjadi ustaz-ustazah dalam bidang kaunseling, insya-Allah. Kami tazkirah setiap pagi, betul kan Prof Syudan? Dan kami juga bersama dengan Prof Datuk Halim, yang mana pada masa itu 10 tahun lampau, Datuk 26 kot masa tu, muda lagi kan, sangat berkuasa terhadap kami, dan kami juga berkuasa kini terhadap Datuk, kerana gabungan kami membuatkan Prevent terhasil pada hari ini. Begitu juga program-program yang kebanyakannya kami cuba ya menonjolkan evidence ataupun research base. Kajian dibuat, pencegahan dibuat, intervensi juga dibuat sehingga ke akar umbi. Tetapi kita tahu apakah daya, ada juga kekilafan. Cuma kali ini kami cuba garapkan menjadi satu strategi melalui pengisian seminar kami. Saya sebenarnya nak berkongsi sedikit tentang Datuk Halim ni. Saya kena cakap juga Datuk Azmi tak izin. Datuk Halim adalah kekuatan kami. Datuk Halim ni kuasanya, pengaruhnya sampai saya termimpi-mimpi. Sebab selalu dia pesan sebagai ayah, Emilia, nak cegah daripada rumah. Dan dia lupa, beliau lupa pernah mengatakan, ajar anak sampai bersihkan diri, gosok gigi setiap pagi. Kerana apa? Kebersihan itu akan mengelakkan mereka daripada mereka terjebak daripada apa-apa anasir yang kita tahu, iaitu dadah. Dan juga kesihatan mental akan dapat ditangani sebaik mungkin jika you yakin you boleh buat. Ya Datuk, alhamdulillah saya boleh buat Datuk, insya-Allah. Dan itulah semangat yang tidak pernah padam, dan saya sangat-sangat terhutang budi kepada Datuk kerana Datuk banyak memberikan ilmu dan juga memberikan kami sesuatu rasa roh. SPADA adalah roh Datuk, dan SPADA adalah kekuatan kami. InsyaAllah dengan izin anda semua, kami memohon agar anda semua menyokong kami dan bersama-sama bersatu menanggani di mana anda saja berada untuk mencegah. Sebab lebih baik cegah itu lebih bagus daripada kita nak merawatkan. Susah kalau macam kena sakit kencing manis, nak merawatnya ya Allah susah. Jadi saya minta anda semua berada bersama kami kerana seminar ini saya tidak menjanjikan bulan dan bintang. Cuma seminar ini akan menjanjikan perjuangan kami tercapai, perjuangan anda juga tercapai, dan insya-Allah kita semua akan bersatu di dalam satu agenda. Selain daripada itu, saya juga ingin memohon anda bersabar bersama kami kerana pengisian yang kami berikan kepada anda semua, terutama dalam isu menangani kesihatan mental dalam penyalahgunaan dadah ini, adalah sesuatu kaedah approaches yang kami belajar di SPADA, pengajian USIM dan juga FKP. InsyaAllah Akrida, SPADA, MEDEC dan juga insyaAllah KKM akan bersatu berjuang dalam menangani isu ini. Assalamualaikum, terima kasih kerana berada di sini, dan kita akan berada sehingga esok hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Majlis merakapkan ucapan terima kasih kepada Yang Dihormati Puan Emilia binti Man atas ucapan sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, terbang di awan burung jentayu di atas papan batang selisih. Kampilah Tuan kami merayu bersama ucapan pengikat kasih. Seterusnya, pihak majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Yahya bin Muhammad Arifin, Penolong Naib Chancellor Perancangan Strategik dan Pengantarabangsaaan
Universiti Sains Islam Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam integrasi ilmu nakli dan akli. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Itulah kadang-kadang bila kita diatur kan, sampai hilang satu, sesuatu kita tak nak bercakap. Pengarah dia teruja nak ucap dan sampai dia terbawa salutasi. Tidak apalah, saya dah maafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang berhormat Dato' Dr. Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1, yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani, Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM, sahabat sahaja yang berbahagia, Dato' Dr. Abdul Halim bin Muhammad Hussein, Fellow Kehormat Akrida, yang berusaha Puan Emilia binti Man, pengarah seminar keupayaan komuniti dalam pencegahan penyalahgunaan bahan ataupun Prevent 2022, yang berbahagia Dato-dato, datin-datin, para profesor, doktor, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta seminar dan hadirin yang saya hormati sekalian. Sebelum itu saya mohon kebenaran untuk berucap tanpa menggunakan mask ya. Okay. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berkumpul di dalam dewan yang mulia ini dalam majlis yang cukup bermakna, iaitu majlis perasmian seminar pengupayaan komuniti dalam pencegahan penyalahgunaan bahan ya. Terima kasih kepada pihak urustia Prevent 2022 atas kesudian menjemput saya untuk memberi kata alu-aluan bagi mewakili Naib Chancellor USIM yang berbahagia Profesor TS Dr. Sharifuddin Muhammad Syahrani pada pagi ini. Ingin saya sampaikan salam takzim daripada beliau kerana tidak dapat hadir pada majlis ini kerana ada urusan yang terpaksa beliau hadiri yang telah diaturkan lebih awal. Jadi mewakili pihak pengurusan dan seluruh warga USIM,
saya amat berbesar hati dan mengucapkan setinggi terima kasih di atas kesudian Yang Berhormat Datuk kerana melampangkan masa untuk hadir ke majlis ini. Saya lazimnya dalam ucapan mesti ada pantun. Tak boleh kerana saya rasa tercabar pula MC ni memberi ucapan pantun dan sebagainya. Jadi dengan sepintas masa yang ada ataupun sepantas masa yang ada, saya mencipta satu pantun khusus untuk Yang Berhormat Datuk. Penat berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di gerai Pak D. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Yang Baik Budi kerana beliau sanggup datang pada pagi ini walaupun sibuk dengan urusan dan tugas yang resmi. Hadirin yang dihormati, seminar pengupayaan komuniti dalam pencegahan penyalahgunaan bahan 2022 ini merupakan satu platform yang tepat dalam menghimpunkan pakar-pakar, pemimpin, pengamal-pengamal kaunseling, badan-badan bukan kerajaan, pemimpin-pemimpin masyarakat, guru-guru serta agensi-agensi kerajaan yang secara tidak langsung berkaitan dengan mengurus masalah pengedaran, pencegahan dan rawatan penyalahgunaan bahan dan dadah di Malaysia. Seminar ini kalau ikutkan sejarah bermula sejak 2006 yang dinamakan sebagai INCOSIP 06 dan dijenamakan semula sebagai PREVENT sehingga sekarang dan dilaksanakan hampir setiap tahun. Jadi penganjuran PREVENT 2022 oleh Malaysian Anti-Drug Abuse Counsellors ataupun ringkasnya MADAC dengan kerjasama Akrida USIP ini diharapkan dapat menjadi perangsang kepada kerancakan dunia dalam usaha pencegahan dadah yang bermanfaat kepada umat. Sukacita ingin saya ceritakan tentang Akrida ini atau nama penuhnya Pusat Penyelidikan Penyalahgunaan Dadah AS yang bertanggungjawab menjalankan penyelidikan, pendidikan, latihan dan juga penyebaran ilmu kepada kaki tangan agensi kerajaan dan juga masyarakat sejak tahun 2010. Ini merupakan usaha pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan USIP dalam membantu kerajaan dalam menghadapi cabaran penyalahgunaan dadah sebagai musuh nombor satu negara. Akrida pada awalnya sebagai Center for Excellence telah berjaya menghasilkan graduan dari pelbagai agensi kerajaan yang telah menghantar kaki tangan mereka untuk menjalani kursus ini. Alhamdulillah sejak tahun 2005 hingga 2021 agensi kerajaan terlibat begitu banyak sekali kalau nak baca semuanya, tapi bolehlah saya bagi contoh ya. Misalnya Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Jabatan Agama Wilayah Persekutuan, Jabatan Perkhidmatan Awam, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Kemuajan Islam Malaysia, dan jumlah mereka seramai 408 orang graduan keseluruhannya yang ini merupakan satu kejayaan khususnya kepada SPADA, Fakulti Pembinaan dan Pengurusan dan juga USIP ya. Jadi hasil daripada kaki tangan agensi kerajaan yang mengikuti pengajian SPADA ini telah membentuk kaki tangan agensi kerajaan yang memiliki kemahiran dan ilmu yang tinggi dalam bidang kaunseling penyalahgunaan dadah dan aktif dalam menjalankan aktiviti pencegahan dadah di bawah MADAC. Jadi bertemakan memperkasakan kesihatan mental komuniti melalui penjagaan penyalahgunaan bahan. Terdapat
3 objektif yang disenaraikan, iaitu yang pertama, membincangkan peranan aktif pemimpin komuniti dan organisasi dalam melaksanakan pendidikan pencegahan penyalahgunaan bahan dan dadah di pelbagai setting yang juga merupakan kesan kepada kesihatan mental komuniti. Yang kedua, membincangkan strategi dan pendekatan yang boleh dilaksanakan oleh pemimpin komuniti dan organisasi dalam melaksanakan pendidikan pencegahan penyalahgunaan bahan dan dadah di pelbagai setting. Dan ketiga, mengadakan sebuah forum kepada pemimpin komuniti dan organisasi untuk membicarakan secara mendalam konsep, prinsip dan pendekatan yang berkesan mengenai pendidikan pencegahan penyalahgunaan bahan dan dadah dalam pelbagai setting. Hadirin yang saya hormati sekalian, seminar kebangsaan ini akan menjadi salah satu platform bagi pertukaran idea dan pemikiran yang bernas daripada semua pihak, pemimpin komuniti dan organisasi yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung, untuk mendalami isu-isu berkaitan pencegahan penyalahgunaan bahan dan dadah dalam masyarakat. Pertemuan antara pelbagai pihak ini mampu menjana satu jalinan usaha ilmu yang akan menyumbang kepada usaha negara memerangi masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelbagai peringkat komuniti. Pencegahan penyalahgunaan dadah dalam kalangan komuniti yang berkesan akan dapat membantu negara dalam memerangi musuh nombor 1 ini dan menjadikan komuniti lebih berkualiti, sihat serta sejahtera kerana memiliki tahap kesihatan mental yang lebih sejahtera tanpa kemelut penagihan dadah. Hadirin yang dihormati, dalam konteks Islam, sesungguhnya pencegahan penyalahgunaan dadah amat dituntut dalam Islam, yang mana maqasid syariah menyamakan penglibatan individu dalam penyalahgunaan dadah sebagai pencabulan kepada agama, akal, diri dan harta, hingga menyebabkan berlaku perlakuan yang diharamkan oleh agama. Ianya bertepatan dengan pandangan mazhab Syafi'i yang menyarankan bahawa arak dan setiap benda yang memabukkan adalah dianggap sebagai najis. Seperti Allah Ta'ala berfirman yang membawa maksud, dan janganlah kalian menjerumus diri kalian ke dalam kebinasaan, yang dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 195. Akhir kalam, sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali atas kesudian hadir dan merasmikan seminar Prevent 2022 ini. Dan tidak lupa juga tahniah kepada penganjur Prevent 2022 yang telah bertungkus berlumus menjayakan program yang diadakan ini, dan semoga usaha bagi memperkasakan kesihatan mental komuniti melalui pencegahan penyalahgunaan bahan mampu memberi manfaat dan impak kepada negara secara umumnya dan USIM secara khususnya. Daun pegaga biji selasih. Sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Yahya bin Muhammad Arifin atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, terbang di awan burung cintayu, di atas papan batang jerami, tampillah tuan kami merayu bersama ucapan kata perasmi. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, majlis dengan penuh ta'zim menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan seminar pengupayaan komuniti dalam pencegahan penyalahgunaan bahan 2022. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulub ala bana ta'atik. Ya mukhallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Yahya Muhammad Arifin, penolong Naib Chancellor Perancangan Strategik dan Pengantarabangsaan Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal bin Kasmani, Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Musim. Yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Halim bin Muhammad Musin, Fellow Kehormat Akhidah serta penasihat dan penerajuk utama Seminar Pengupayaan Komuniti dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahan atau Prevent 2022. Yang berusaha Puan Emilia binti Man, Pengarah Seminar Pengupayaan Komuniti dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahan atau Prevent 2022. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin, Profesor, tuan-tuan dan puan-puan peserta seminar dan hadirin hadirat sekalian. Kekuala sepetang bersemarakan membawa bilis dua kati. Selamat datang saya ucapkan. Semoga majlis kita diberkati. Sebentar juga saya nak naik atas ni. Yang pertama tak pernah naik iringan music. Tak tahu rentak langkah tu. Yang kedua gementar juga sebab Datuk Ayub Khan ada kat depan tu. Oh, jangan main-main ni dia. We met a few times dalam IPCMC, perbincangan tentang RU Bill IPCMC dan juga bincang tentang dadah dengan Timbalan Perdana Menteri kat situ. Syukur kita pada Allah SWT kita berada kat sini. Tambah umur kita sekali lagi. Majlis yang hebat ni, yang penting ni, Seminar Kebangsaan Penyalahgunaan Bahan Prevent 2022 yang akan berlangsung selama 2 hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT tambah rezeki kita. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, alhamdulillah. Lah ni Covid pun dah reda sikit. Dah reda sikit lah rasa. Semalam kes ada 2,000, dia up and down ni, up and down. Kita semua jagalah. Tapi kalau nak cakap seorang-seorang kat sini boleh buka mas. Boleh buka mas. Saya nak ucap tahniah dan terima kasih banyak-banyak. USIN dan Persatuan Kaunselor Penyalahgunaan Dadah ataupun MEDEC serta Pusat Penyidikan dalam Penyalahgunaan Dadah Asia Akrida akan berjaya menganjurkan seminar ini yang rasa sangat betul lah sebagai wakil KKM lah. Saya dan Dr. N hari ini, Dr. N itu dapat berada dekat sini. Excited kan dengar tadi Puan Emilia naik atas pentas pun, dia pun ter-excited sampai dia bawa salutation. Saya pesan kat Prof tadi, jangan dia. Allah Akbar. Excited, teruja majlis ini. Dan pengkesahan pengajian dia. Saya dipahamkan MEDEC ni kebanyakannya alumni daripada USIN sendiri. Jadi ini merupakan titik tolak kepada usaha pihak Akrida bagi memantapkan lagi kesedaran semua pihak tentang ancaman bahaya dadah. Bila kata meningkatkan kesedaran tu, itu sangat-sangat penting. Covid pun kita cakap kesedaran.
macam-macam tingkat kesedaran. Actually it is about literacy. Kalau kita tengok dalam NHS 2019, literacy in the country is only 30%. 1 in 3. Mana ada 3 orang, ada seorang saja yang faham, yang tahu perlu cek badan, yang perlu jaga makan, yang perlu tahu bahaya dadah, yang tahu tak elok merokok. Seorang saja, 1 in 3. Mana banyak lagi yang tak tahu. Sebab tu dalam ANMS, Agenda Nasional Malaysia Sihat, yang amat berhormat Perdana Menteri bagi tahu dah, kita akan wujudkan dasar literasi kesihatan kebangsaan untuk memantapkan kesedaran. Ini yang tuan-tuan dan puan sedang lakukan hari ini. Tahniah saya ucapkan mendahului sebenarnya. Memantapkan lagi kesedaran. Insaf. Keinsafan itu penting. Segala-galanya bermula dengan kesedaran, keinsafan. Kalau tidak, kerja jadi tak serius, perjuangan jadi tak mantap. Jadi ini penting sangat-sangat. Sebab tu mukadimah ni, melalui program pengajian SPADA, Special Program for Alcohol and Drug Abuse, penyalahgunaan bahan, substance abuse, dan ACRIDA, Asian Center for Research on Drug Abuse, pihak USIM berjaya mewarak langkah dalam memperkasakan pendidikan dan pencegahan dalam penyalahgunaan dadah, serta menjadikan USIM sebagai pusat rujukan, center of reference dalam aspek-aspek berkaitan penyalahgunaan dadah melalui aktiviti pengajaran, penyelidikan, penerbitan latihan dan perkhidmatan. Jadi ini yang sangat-sangat penting sebenarnya untuk kita mendapat negara yang maju. Kerana kalau kita dapat lihat dalam NHMS 2019, lebih kurang 300,000 rakyat Malaysia 18 tahun ke atas pernah rasa dadah. Siapa pernah rasa dadah? Tak mengaku. Sahabat saya ada sini. Saya geng betul, saya geng betul dengan pengasih ni. Yang tiap-tiap tahun dia orang ajak saya buka puasa sana. Jadi dadah yang saya maksudkan, dadah yang kita sedang katakan abuse ni. Jadi kesedaran ini sangat penting. Saya sebutkan tadi, hari ini ada lebih kurang 100,000 orang lebih, mungkin lebih kadang-kadang data ni under reporting, more than 100,000 yang terlibat dengan dadah ini. Dan masalah utamanya adalah addiction punya masalah utama. Saya tak tahulah, ini pendapat saya. Bila saya datang ke parlimen, untuk pengetahuan datuk-datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, I was not a politician. I was a medical doctor. I'm practicing. Saya praktis perubatan selama 30 tahun sebelum saya masuk ke dalam politik. Dan bila saya datang ke parlimen, saya tak pandai cakap politik. Politik ni orang bully saya je. Jadi dalam parlimen saya fikir apa saya nak cakap sebenarnya. As a doctor, I focus on health. Sebab tu bila datang 2013, masuk kecoh cerita pasal HIV. There will be an HIV World Conference in Bangkok. Dan saya diputuskan untuk mewakili Parlimen Malaysia. So from there, saya jumpa dengan beberapa orang, antaranya pegawai-pegawai daripada MAC, Malaysia Aid Councils, Dr. Fifa Rahman, saya ingat, dan saya kenal dengan Datuk Indra, Dr. Syahri masa tu di sana. Dan apabila saya balik di situ tahun 2014, MAC menjemput saya pergi ke Switzerland. Di sana lah saya pergi ke Zurich. Dan saya duduk 1 minggu di sana. 1 minggu sana. Kerja saya masuk jail, keluar jail. Masuk jail, keluar jail. Masuk pusat dia, tengok cucuk sama-sama. Di situ saya belajar. Because I think everyone know about this Place Park, open scene. Di park ni, di satu tempat dekat dengan museum di Zurich tu, itu open scene. In the late 1980s, orang cucuk tepi jalan ni. Cucuk, luka, nanah, kudis, berkata, darah, pingsan, mati. Penuh dengan orang di European Barat tu datang ke Zurich tahun 1980. Sehingga kerajaan buat satu keputusan untuk menutup park tahun 1992. Dan mereka telah ubah polisi kepada dia yang panggil The Four Pillars Switzerland Policy.
prevention, treatment, harm reduction and enforcement. Sebab tu tadi saya rasa dah kena dah tu. Bila saya balik tu saya menjadi lebih minat. Dan saya banyak bercakap di parlimen tentang drug reform. Semasa di backbench, decriminalisation, penjara yang penuh dengan orang-orang yang pernah hisap dadah, belanja yang tinggi oleh kerajaan bilion untuk bagi makan orang dalam penjara. So many things. Itu memang dalam fokus saya sebenarnya sebagai seorang doktor, sebagai ahli parlimen, bagaimana untuk menyelamatkan negara kita ini. Kerana dadah akan rosakkan minda. Yes, mental health akhirnya akan menyebabkan mental disease. Sebab tu hari ni kita marah kan. Kita dapat lihat anak bunuh mak, anak bunuh ayah, anak tikam abang, dah buat macam-macam. Sebab otak dia dah rosak. Because ubat-ubat ni, especially the newer drugs, dulu kita cakap pasal apa? Pasal syabu, heroin, yes, hafal lah. Heroin, apa lagi? Ganja pun ada lagi. Latest kajian daripada AADK, 65% now on amphetamine, ATS. 60%. Itu drug dadah yang terbaru yang paling kick lagi. 30% masih lagi guna heroin, dan hanya about 3% yang pergi ke ganja, conventional punya drugs. So drug ni dia pandai. Saya ingat Datuk Ayub lebih mana. Kita kepung sini, dia lagi sini. Kita kepung sini, dia lagi sini. Mungkin saya tak tahu dia dapat maklumat dari mana. Tapi drug tu sendiri macam-macam. Kita tutup yang ni, dia lagi datang lagi dahsyat lagi baru lagi. Sebab tu usaha untuk memperkasakan, menyelamatkan anak-anak ini, orang-orang yang terlibat ini adalah usaha semua. It's a whole government, whole society approach. Everyone. Sebab tu baguslah medek. Medek dalam tu saya tengok tadi ada ustaz kita pun medek kan, daripada alumni sini mewujudkan. Sebab saya faham, Ceria Universiti Melaya dia buat kursus khas, tapi untuk doktor. Sebab doktor nak bagi metadon. Kita bagi metadon kat klinik. Itu bukan sebarang doktor boleh pergi. Qualified yang dah mendapat accreditation daripada Ceria ataupun Universiti Melaya. Jadi semua kita kena bersatu padu lah. Tak ada cara lain. Sama-sama, semua bangsa, semua agama, semua all level of masyarakat, semua sama-sama kita membenteras. Sama-sama kita, macam kata tadi, counselors kan. Counselor tu lembut, cara keras kita ada incentivize atau kita ada punitive cara dia. Ini mesti dikembalikan. Dan sudah sentuh KKM memainkan peranan yang penting. KKM is one of the important stakeholders, pemegang taruh yang penting. Sebab tu saya bila masuk KKM je, sebab saya tahu COVID ke apa ke, sampai doktor terlebih kerja ke, doktor kontrak ke, semua jadi mental. Bila jadi mental dia, saya pun cari Dr. N. Dr. N dia datang, yang baju orang. Dia kalau cakap lagi dahsyat. Dia COVID, dia duduk dalam mic saya, tak balik-balik. Dr. N pakar tentang mental dia. It's so important. Kerana depression umpamanya 2.3%, 500,000 rakyat Malaysia depressed. In fact kanak-kanak pun melebihi 400,000 ada mental problem. So everybody, pendekatan kita mestilah secara ijtimai. Sama-sama kita tolong menolong, not finger pointing. Ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kebaikan dan takwa. Ini yang kita kena buat, kita sama-sama. Jadi ini pentinglah program yang dilaksanakan ini untuk menyuntik semangat kepada peserta-peserta dan juga memperkasakan komuniti seperti dalam tema yang kita kata hari ini. Bersama-sama kita. Dalam arti kata lain, permasalahan dadah ini harus diperangi bermula di sejak akar umbi lagi. Maknanya right from sekolah rendah lagi kena cerita juga sebenarnya.
adalah pendekatannya. Itu KPM. Nampak? Itu KPM, dah masuk KPM. Macam mana nak buat budak sekolah rendah ni? Sebab budak sekolah rendah ni, dia balik rumah, dia tengok ayah dia hisap rokok. Ada tak, mungkin saya tanya Tuan Haji, ada tak orang yang ambil dadah tak hisap rokok? Saja saya nak buat subset. Ataupun orang yang merokok, potensi dia hisap dadah. Betul? Itu yang ayat kedua betul. So tuan-tuan dan puan sekalian, smoking is nicotine addiction. Dalam DSM-4 ataupun ICD-10 dah nyatakan ialah penyakit. It's an addiction disease. Penyakit, satu penyakit. Sebab tu dia lepas makan dia tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Saya ada kawan yang buka puasa dengan merokok. Buka puasa, rokok dulu baru dia boleh, baru boleh normal lagi. Dan ada juga kawan, saya pernah ada kawan, dia seorang yang baik, semua saya tak kata siapa jahat. Saya ceritakan tentang rokok tu sendiri, kan. Saya ada kawan yang dia sahur pun last kali dia one stick tutup sahur. Allahu Akbar. Addiction. Sebab tu bukan, sepatutnya kita kena kata bukan orang merokok, tapi penagih rokok. Addiction. Sebab tu insya-Allah KKM akan tampil Julai ni, kita akan bawa satu akta baru, insya-Allah, bil baru, akta kawalan tembakau, dan juga produk tembakau. Bermakna vape sekali. Banyaklah kalau nak bincang pasal vape dan rokok. Tapi ini penting. Kita baru saja melaksanakan hari tanpa rokok sedunia dan sebagainya. Masalahnya tuan-tuan dan puan, datuk-datuk dan puan, it will affect cardiovascular, jantung. Jantung bahaya, serangan jantung, stroke, darah tinggi, saluran darah besar. Bahaya satu lagi yang kedua, dia direct sedut dia tu terus pergi ke paru-paru kita. Rosak sel paru-paru, immune system kita rendah. Sebab tu orang yang merokok kalau dia kena COVID, Masya Allah. Jadi lagi tu, ada kajian kita buat dekat KKM, saya tak bentang kat sini. This thing. Sebab saya tak tahu. Correct me if I'm wrong. Kalau you merokok, potensi you nak ambil dadah tinggi. I think tinggi. Nanti mungkin sahabat boleh terangkan. So jangan sentuh itu dulu. Bukan senang nak berhenti. Semua orang tahu bahaya kan? Tapi susah nak berhenti. Kenapa? Addiction. Kita addiction dengan durian tak apa. Ada orang dia sikit-sikit mesangkir. Itu addiction juga tu. Itu pun ketagih juga tu. Tapi ketagih tu tak apalah. Sekali-sekala hilang musim durian dia, hilang ada, kan? Tapi addiction rokok dia melarat, nanti banyak masalah. Ini saya bercakap tentang kesihatan. Saya faham datuk-datuk semua, bila saya bercakap tentang ni, dalam parlimen pun orang marah saya. Dalam parlimen pun kita ada juga orang-orang yang merokok. Dia tengok muka saya lain macam, mantap budak ni. When I talk, I'm a doctor, I have to speak the truth. Speak the truth. I'm sorry. Syukur ya Allah, nasib baik saya tak merokok. It's not easy, kan? It's not easy. Sebab kami doktor, kami pun manusia juga. Kami pun stres juga. Ada orang hilangkan stres dengan merokok. Saya tak tahu macam mana. Tapi one thing I can tell you, you can stop. Saya pernah jumpa orang balik Mekah berhenti merokok. Tapi saya jumpa juga orang balik Mekah lagi kuat merokok. Dan saya jumpa juga orang buat bekal rokok. Bekal rokok pun ada juga, dia diam. Dia tak beli dah cukup. Stop untuk sebulan. Yes, this reality, kan? Reality. Rokok mahal pun, tax tinggi pun, dia akan beli juga. Kalau tak dia beli yang smuggle ni. Yang tu polis dan custom tahulah apa nak buat, kan? Lepas yang tu pun satu lagi, tuan-tuan, datuk-datuk dan puan, kita sudah sign treaty dengan WHO, kan? WHO FCTC, Framework of Convention Tobacco Control. Kita dah sign, kita kena buat. Sebab tu kita, undang-undang kita tak boleh merokok di setengah-setengah tempat. Dan bil baru ni kita akan present, kita akan buat satu program to end the game. Mana yang nak merokok tu tak boleh buat apa-apa, kita buat M-Quick program. M-Quick Stop Smoking. Sekarang ni boleh daftar dengan handphone saja. Masuk MySejahtera boleh daftar. Dan sekarang ni teknologi kita buat urbanization of quitting smoking. You boleh masuk www.johnquit.com dan you daftar online. Nak daftar online boleh, nak buat fizikal pun boleh. Punyalah KKM, punyalah nak menolong. You know where to start. Jadi sangat penting.
Seperti yang dimaklumi, objek utama penganjuran seminar ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada semua komuniti tentang bahaya ancaman dadah terhadap masyarakat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Saya dah sebut tadi. Sekiranya gejala dadah ini terus berluasa, tiada individu, keluarga atau masyarakat yang akan selamat. Bersandarkan realiti pada dadah mampu menguasai tubuh dan minda penarik. Saya dah sebut tadi. Sindiket dadah pula mampu menjejaskan ekonomi negara dalam penyelundupan dadah dan menjadi punca kepada gejala jenayah dalam masyarakat. Semoga seminar ini dapat memberikan inspirasi dan menggerakkan sokongan padu dari semua dalam usaha membasmi dadah. Hadirin yang saya hormati sekalian, semenjak akhir-akhir ini kita sering digempakan dengan pelbagai berita mengenai penyalahgunaan dadah yang menyayat hati serta mengganggu emosi. Tadi saya sebut tadi, anak tikam bapa dan sebagainya. Apa yang membimbangkan adalah dadah sintetik ni, the newer generation ni, NPS. NPS ni, new psychotic substance yang diambil ni oleh golongan muda-mudi yang tidak mengetahui kesan dan akibatnya pada fizikal dan mental masing-masing. Selain dari usaha rawatan dan pemulihan dadah, perlulah sentiasa dilakukan amalan rawatan yang terbaik yang menekankan konsep pemulihan dadah yang bersifat menyeluruh atau holistik. Ini gabungan unsur kerohanian, emosi, spirituality dan jasmani. Ini yang dilaksanakan. KKM ni dah lama dah, sebab kita kesihatan. Antaranya ialah masalah dadah. Memang AADK ada, KDN ada, tapi bila dia sakit kena patah balik pada hospital, dan kesihatan doktor kena ada. So doctors are so important. Sebab tu doktor bagi metadon. Dulu kita buat MAT, methadone assisted treatment. Kemudian kita buat sejak 2017, dulu kita tertumpu pada hospital saja. Sejak 2017 kita buat apa yang kita katakan One Stop Center for Addiction, OSCA. One Stop Center for Addiction, kita start dengan 6 klinik kesihatan 2017. Kemudian diperbaiki lagi. Hari ini kita ada 59 OSCA di seluruh Malaysia. Inilah pendekatan yang saya sebut tadi, spiritual, kerohanian, jasmani dan sebagainya. Dan kita buat harm reduction treatment. Keadaan setelah 10 tahun, keadaan di Zurich telah kembali baik. Kes HIV turun. Orang yang menggunakan dadah bertambah sihat. Orang yang menggunakan dadah, dia boleh macam normal balik. Dia dapat treatment, dia dapat normal, dia boleh bekerja. Orang yang ambil dadah, kita tengok, kita pun terkejut. Bukan selekeh. Dia bukan selekeh cuma campur, bukan. Sebab dia bekerja. Tapi dia masih tak tinggalkan itu lagi. Bukan senang nak cerita ni, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, tentang harm reduction. Harm reduction bermula di Malaysia tahun 2006. Dan kita ada banyak tentangan. Sama juga di Zurich, banyak tentangan. Setelah 10 tahun, kes HIV turun. Penyakit lain turun. Keadaan orang yang menggunakan dadah, people who use drug are better than before. So Switzerland drug policy become very big. Even WHO terima, recognize wholly. Banyak orang pergi belajar macam mana nak buat. Sebab tu antaranya usaha itu oleh MAC untuk pergi. Jadi saya pergi waktu itu bersama dengan MAC, bersama dengan KDN, ada wakil. Kalau saya ingat, Datuk, yang ikut saya lah Tuan Samad. Kalau Datuk ingat. Tuan Samad ni dia ketua polis di Johor, di di sebab kawasan dekat dengan Johor Bahru tu. Pasir Gudang. Yes, Pasir Gudang. Tapi dia dah retire. Dia ikut saya. Jadi kami pergi, saya doktor, saya ahli parlimen, ada satu doktor ikut, ada daripada Majlis Malaysian AIDS Council, dan daripada KDN, dan juga daripada satu kementerian lagi yang ikut. Jadi wakil-wakil kementerian yang ikut program tu. Dan akhirnya jadi. Sebab tu kita tengok, Datuk-datuk dan puan-puan sekalian, HIV tahun 2003-2004 sangat tinggi, 5,000 lebih. Dan turun. Alhamdulillah berkat usaha semua yang terlibat dan juga harm reduction yang kita lakukan. Apa kita buat? Mainly is methadone assisted therapy, dan juga kita buat treatment yang lain. Apa lagi kita buat? Kita buat NSEP. Ni needle syringe exchange program. Kita bagi kondom. Tapi kalau kita silap cakap ni di kampung-kampung, dia akan silap faham tentang kita. Apa yang kita buat seolah-olah macam kita nak menggalakkan. Tetapi apa yang kita nak buat, we have to far vision. Hari ini HIV dah rendah sangat. Ada, tapi rendah sangat.
Ini yang kita nak. Dan kita nak meneruskan perjuangan ini supaya orang slowly, gradually, they will stop. They will stop. They can stop? Yes, they can stop. Kita kena believe dia can stop. Baru dia akan believe dia stop. Jangan dia dah jadi kawan dengan kita dah. Dia dah jadi kawan. Di tempat saya di Bagan Serai ada seorang budak keluar daripada pusat Serenti. Jadi saya pergi semayang, dia baik dengan dia, dia dah pergi masjid. Saya baiklah dengan dia. Ada orang mari jumpa saya. Dia kata, doktor, hati-hati sama doktor. Saya kata kenapa? Saya tengok dia angkat sejadah, cuci masjid. Itu budak dadah tu. Saya kata dia dah baik dah. Tak boleh percaya. Ada pula tukar nasihat saya, don't make friend with him. You see? Don't stigmatize. Sebab tu saya minta maaf, saya tak apa setuju dengan masuk dalam jail. Sedikit saya setuju. Personal. Bila keluar, dia jadi budak banduan. Siapa nak ambil buat menantu? Boleh ambil buat menantu, boleh. Answer budak ni. Tapi dia baru keluar sebab tangkap kerana dadah, masuk jail. So dia dah ada chop. Saya rasa siapa nak ambil kerja? Masalah. Nampak tak? Kerja. Lepas kalau dia tak ada kerja, apa dia buat? Dia balik pada dadah. Lepas tu dia serang orang. So this is cycle. Why? Because of the stigmatization. Kita letak dia orang kat tepi. Saya tak tahu. Saya berkawan dengan budak tu sampai dia mati, saya tolong jaga dia. Saya ceritalah, ni satu kisah di Bagan Serai. Bekas penyakit dadah. Dan dia juga bekas askar. Saya tak tahu kenapa dia diberhentikan. Mungkin sebab dadah, saya tak tahu. Tapi saya jumpa dia di masjid. Akhirnya, beraninya saya bagi dia jaga, tolong bersihkan rumah saya bagi kunci rumah. Tapi saya tak ceritalah ke orang yang nasihat saya tu. Tak apa, I give the trust. Budak ni tonggek semayang, berdoa, minta ampun, menangis-nangis. Kita gelak ketawa, kita kata dia jahat. Kita tak pernah nak belajar memaafkan dia. Tak apalah, kena anak orang. Kalau kena anak awak, kalau kena cucu awak, what I said will become very important. Yes, sebab tu saya dadah musuh negara, yes. Tapi penagih sampah masyarakat is wrong. Kita yang kena buat. Remember, definasi of DSM-4 ada. Mereka ni adalah pesakit. Dia need treatment. Ni penting. Dah lama ni rasa macam dah bagi ceramah dulu dah. Dah marah tu, saya dah tak ikut teks ni. Okay, I'll make it short. Risau kan, semua dah senyap kan. Kalau main muzik ni saya turun. Okay. Baik, isu-isu dalam penyalahgunaan dadah sebenarnya sangat berkait dengan isu kesihatan mental. Tadi kita dah cakap. Apabila seorang terlibat dengan pengantungan pada bahan dadah, sudah tentu ia akan menyumbang kepada masalah kesihatan. Dia tak pergi kerja, produktiviti jatuh, negara rosak, beban nak rawat dia tinggi, masalah. Dan keluarga dia macam-macam kan. Jadi program yang saya sebut tadi untuk menangani masalah itu, Kementerian Kesihatan telah melaksanakan projek rintis pengurangan kemudaratan, iaitu harm reduction. Beberapa kali saya tanya tentang soalan harm reduction di dalam parlimen semasa dulu-dulu. Iaitu memberikan kondom, NSCP Jadi pada asasnya ia menggunakan isu perkongsian jarum. Don't share the needles, itu penting. Peringkat awal kan, peringkat awal. Dalam masa yang sama, harm reduction memperkenalkan pendekatan terapi dadah gantian. That's drug solution therapy yang mengkhususkan kepada metadon yang kita kata tadi. Macam-macam lah orang cakap pasal metadon. Ada cadangan sekarang ni boleh ganti dengan ketum. Kita kat KM simple saja. You come with data and science. Simple. Data and science kita boleh bincang. Kita akan bincang dengan kementerian-kementerian yang berkaitan, KDN, KPM dan sebagainya. Kita boleh bawa ke parlimen. Macam-macam. Sebab dadah ni, nikotin ni, ketum ni, kanabis ni semua duduk dalam Akta Dadah Berbahaya. Akta Racun 1952. Akta Jualan Dadah 1952. Semua duduk dalam akta. Tadi saya bersembang dengan Datuk tadi. Ketum Datuk. Ketum apa dia? Jual tak boleh. Kan? Tanam sepokok depan banyak orang tanam. Tak kena tangkap. Daun kumpul dalam rumah tak boleh. Ambil daun rebus minum boleh. Siapa tahu? Kan? Dia macam air tebu. Setuju? Siapa pernah tengok tahulah. Macam air tebu. Orang-orang di tempat saya kata menyegarkan badan. Ada yang kata sakit belakang hilang.
ada kajian menunjukkan dia dapat membantu dalam beberapa penyakit. Tetapi kita perlukan data yang mencukupi, kajian yang mantap, yang very good quality punya research present, dan kita boleh bincang. Sebab tu dalam akta tu juga dinyatakan bahawa Menteri Kesihatan boleh benarkan penjawat awam untuk menanam. Tujuan research, tujuan eksperimen, tujuan untuk perubatan. Tapi very strict, di tempat yang very strict, dengan syarat dan syarat-syarat yang sangat ketat, dan hanya penjawat awam atas kerja, atas dasar kerja je. Itu saja. Tapi belum kita buat lagi sebab tidak datang. Sebenarnya tidak datang lagi ke arah itu. Di luar negara dah buat. Di Malaysia kita banyak di belakang. Sebab ada orang begitu saya, di Thailand dah boleh ni, Thailand dah boleh ni. Baik. Dalam arti kata lain, membawa setiap sakit untuk mendapat rawatan adalah sebuah tindakan pengurangan kemudaratan sosial yang sekaligus dapat mengukuhkan kesihatan mental keluarga dan masyarakat setempat. Tadi saya sentuh tentang keluarga tadi kan. The whole family will be stigmatized. This is very bad. Program pengubahan komuniti dalam pencegahan penyalahgunaan dadah sebenarnya merupakan satu pendekatan yang penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan dan kesedaran. This is what you will have these 2 days yang tinggi dalam mendepani isu-isu penyalahgunaan dadah, tentunya akan meningkatkan kualiti kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Untuk itu langkah yang diambil oleh USIM dan NGO serta organisasi lain yang memberi tumpuan kepada pencegahan melalui pendekatan yang berasaskan pembuktian dan amalan terbaik perlu disokong dan dilaksanakan secara serius. Tadi saya sebut is a whole society approach. Sama-sama kita bekerjasama untuk perkara ini. KKM telah menyalurkan dana, kita telah menyalurkan dana kepada NGO termasuk MEDEC untuk melaksanakan program kesihatan mental untuk masyarakat. Tahniah kita ucapkan kepada MEDEC yang telah berjaya melaksanakan pelbagai aktiviti, dan insya-Allah tahun ini MEDEC akan diberikan agihan dana dan kesihatan mental lagi. Kalau tak dapat, pergi cari Dr. N. Adalah menjadi harapan saya agar seminar kebangsaan penyalahgunaan bahan atau Prevent 2032 ini mampu memberi mesej yang jelas kepada semua komuniti dan masyarakat berganding bahu memerangi ancaman dadah supaya dadah tidak lagi menjadi musuh nombor 1 negara. Kain direka dibuat jubah, jalan bertiga rasa merdeka. Insan terleka, hajat berubah, hapuskan curiga, bantulah mereka. Akhir kalam, sekali lagi saya ingin mengucapkan sekalung tahniah dan syabas kepada jawatankuasa pelaksanaan seminar kebangsaan penyalahgunaan bahan Prevent 2022, semua jabatan kerajaan dan agensi kerajaan, NGO dan semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi menganjurkan seminar kebangsaan penyalahgunaan bahan Prevent 2022 ini. Saya dengan ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim meresmikan seminar kebangsaan penyalahgunaan bahan Prevent 2022 dengan tema memperkasakan kesihatan mental melalui pendaya upayaan komuniti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali. Seterusnya dipohon pada Berhormat Datuk untuk terus berada di atas pentas bersama-sama dengan Div Kehormat bagi menyempurnakan gimik pelancaran. Sebagai simbolik pelancaran, penulisan ilmiah MEDEC dan Akreda, modul fitrah dan buku kaunseling penagihan dadah dipersilakan kepada Berhormat Datuk untuk meletakkan tangan di atas peranti yang disediakan.
Itulah tadi simbolik pelancaran penulisan ilmiah, medik dan akademik, modul fitrah dan buku kaunseling penagihan dadah. Mohon berikan tepukan yang paling gemuruh buat penulis buku dan modul. Sebagai tanda penghargaan, pihak majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1, untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada penulis-penulis modul. Selepas penyerahan sijil, semua penerima dipohon untuk terus berada di atas pentas bagi sesi fotografi. Dengan ini, dipersilakan Puan Nur Azian binti Abdul Hani dari Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Seterusnya, Puan Nora Azlina binti Osman, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Seterusnya, Puan Husna binti Syamsuddin, Pejabat Pendidikan Daerah Seremban. Dipersilakan Puan Khairin Fariza binti Kamarul Fahrin, SMK Senawang. Seterusnya, Puan Wan Nur Azlina binti Wan Ahmad, Sekolah Menengah Agama Nilai. Dipersilakan Ustaz Muhammad Kamil bin Ismail dari SMK Datuk Muhammad Said, Milan. Seterusnya dipersilakan Encik Jamal bin Naim, SK Kuala Pilah. Dipersilakan Encik Muhammad Khairul Nizam bin Muslim, SK Seremban 2. Dipersilakan Puan Siti Rawizah binti Abdul Rahman, SK Kompleks KLIA. Dipersilakan Encik Muhammad Azirul bin Ismail, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Dijemput Encik Kamal Hasan bin Ibrahim, SMK Datuk Undang Said Al-Jufri. Dan yang terakhir dipersilakan Nur Ismawati binti Ishak, Pejabat Pendidikan Daerah Seremban. Seterusnya sesi fotografi. Terima kasih diucapkan kepada para penulis. Majlis akan diteruskan dengan acara penyampaian sijil rakan strategi Akrida. Sekali lagi dipersilakan
Dipersilakan untuk bersama-sama di atas pentas yang berbahagia Datuk Madpiah bin Mat Jamil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan. Terima kasih diucapkan kepada para penulis. Majlis akan diteruskan dengan acara penyampaian sijil rakan strategi Akrida. Sekali lagi dipersilakan Yang Berhormat Datuk untuk menyampaikan sijil. Para penerima sijil juga dipohon untuk terus berada di atas pentas. Dipersilakan senarai penerima anugerah rakan strategik Kementerian Kesihatan Malaysia yang berusaha Dr. Nurli binti Abdul Jabbar, dipersilakan Kementerian Pendidikan Malaysia Puan Siti Nurfiza Ariani binti Muslil, penolong pengarah bahagian pengurusan sekolah harian. Dipersilakan Polis Diraja Malaysia yang berbahagia Dato' Ayub Khan Maiden Pichai, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Agensi Anti Dadah Kebangsaan, dipersilakan Yang Bahagia Datuk Dr. Muhammad Sadeh bin Muhammad Amin, Timbalan Ketua Pengarah Operasi. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Madpiah bin Mat Jamil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan. Jabatan Kasta Malaysia, dipersilakan Puan Fazilah binti Arif, Pengarah Cawangan Siasatan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, dipersilakan Laksmana Pertama Ahmad Faridi bin Firdaus, Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Maritim. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Encik Kamarul Nizam Idris, Penolong Pengarah Kanan. Persatuan Pengasih Malaysia, Tuan Haji Ramli bin Samad, Presiden Persatuan Pengasih.
Seterusnya, Malaysian Substance Abuse Council, MASAC, Encik Ahmad Lutfi bin Abdul Latif, Presiden MASAC. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Encik Muhammad Razman bin Abu Sama, Timbalan Ketua Setiausaha, Pengurusan dan Pembangunan. Pemadam, Encik Burhanuddin bin Disa, Setiausaha Agung Pemadam Kebangsaan. Seterusnya, Felda, Encik Nik Hasrul Muhammad Zainuddin, Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Generasi. Seterusnya, Jabatan Penjara, Dato' Abdul Aziz bin Abdul Razak, Timbalan Komisioner Jeneral Penjara, Jabatan Keselamatan dan Koreksional. Para penerima dipohon untuk terus berada di atas pentas untuk sesi fotografi. Terima kasih diucapkan kepada semua rakan strategi Akreda. Moga terus bekerjasama. Dato', dipersilakan untuk terus berada di atas pentas. Dato', dipersilakan untuk terus berada di atas pentas. Minta maaf, Dato' ya. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga, majlis mempersilakan Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Yahya bin Muhammad Arifin untuk menyampaikan cenderamata tanda kenangan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali. Sesungguhnya kesudian Yang Berhormat Datuk ke majlis kami merupakan satu suntikan semangat buat kami semua di sini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1 beserta Div Kehormat atas kesudian menyempurnakan majlis pelancaran dan penyampaian sijil penghargaan sebentar tadi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan, kini tibalah masanya untuk kita mengetahui pemenang inovasi pencegahan Inopen Sempena Prevent 2022 dengan tema menjana daya tahan dalam melestarikan kesejahteraan komuniti. Untuk makluman para hadirin sekalian, terdapat 4 acara dan kategori inovasi pencegahan yang dipertandingkan. Untuk kategori individu adalah e-poster dan infografik, manakala kategori berkumpulan pula adalah video pendek dan modul pencegahan. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan tayangan video pengumuman anugerah Inopen Sempena Prevent tahun 2022. Mari kita saksikan.
kepada para peserta Inopen yang mendapat anugerah tersebut. Untuk makluman, sijil penyertaan juga akan diberikan kepada semua peserta yang menyertai Inopen tahun 2022. Warga Dewan yang dimuliakan, kini tibalah kita ke acara yang terakhir, iaitu persembahan khas daripada kumpulan The Keys.
Kumpulan ini terdiri daripada kaki tangan beruniform sekolah Henry Geni, Teluk Mas Melaka, Jabatan Penjara Malaysia. Dekis dipimpin oleh Inspektor Azhar Afaq Afifi bin Azman dan diketuai oleh Sarjan Syahrizan Izzuan Shah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Aku
puan-puan, dengan ini berakhirlah sudah majlis pelancaran seminar pengupayaan komuniti dalam pencegahan penyalahgunaan bahan. Tahniah dan syabas juga diucapkan kepada pemenang anugerah Inopen. Majlis turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kerjasama dan keprihatinan Div Kehormat serta tetamu jemputan. Bagi pihak majlis, kami menyusun 10 jari seandainya terdapat sebarang kelemahan sepanjang kami mengendalikan majlis perasmian ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.